Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita berada pada awal 10 akhir Ramadan. Awal 10 akhir. Mana kita sebenarnya ada di akhir Ramadan, tapi ini adalah permulaan kepada akhir. Itulah hari 21 Ramadan. Semalam adalah malam pertama lah dari yang 10, yang mana termasuk dari malam-malam yang diharapkan dianya Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni dari orang-orang yang berqiyam di malam Al-Qadar. Paling-paling kurang pun solatlah berjamaah. Siapa salat isyak berjamaah, kemudian subuh berjamaah, dia dapat pahala dah seperti menghidupkan malam. Tapi tentu saja tak sama kalau orang tu betul-betul menghidupkan malam. Salat tarawih pula, kemudian kalau dia salat tarawih kemudian cukup dengan witir, alhamdulillah, dia dah dapat qiyamul lail. Tapi sebaik-baik salat malam adalah sepertiga akhir malam. Jadi kalau dia bertahajud pada waktu tu pula, insya-Allah, mudah-mudahanlah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, carilah malam Al-Qadar pada 10 terakhir. Okey. Hari ni kita tak bacalah, pasal kita pun dah lewat dah. Mana kita terus kepada terjemahan, ataupun saya baca je lah, tak payah ikutlah. Ayat yang kita baca hari ni bermula dari ayat yang ke-27 surah At-Taubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Kita baca separuh dulu. Alhamdulillah. Ayat yang kita baca tadi, ayat 27 surah Taubah. Thumma yatubullah, kemudian Allah menerima taubat. Min ba'di dhalik, setelah itu. Ala man yasha, ke atas siapa yang dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ni, ayat tentang keampunan Allah ni, ada kaitan dan kesinambungan daripada ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni apa? Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Kemudian Allah turunkan ke atas Rasulnya dan ke atas orang-orang yang beriman ketenangan. Allah turunkan ketenangan bila kita cerita telah berkecamuknya perang Hunain, mereka diserang sampai tinggal berapa orang? 80 orang daripada 12,000.
Tapi Allah Ta'ala bagi ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang bersama dengan Nabi sehingga berkumpul semula dan mereka bergerak sebagai satu pasukan yang baru. Kemudian berlakulah pertembungan antara Nabi dan juga kabilah Hawazin, Hawazan, sampailah mereka ke Taif. Okey. Jadi cerita dia Taif ni kita cerita dah. Berlakulah peperangan pula, tapi mereka tu terkepung dalam Taif, kan? Jadi ayat ni kesinambungan dia, thumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Kemudian Allah menerima taubat setelah itu dari siapa yang dia kehendaki. Apa kaitannya dengan situasi yang kita sebut tadi? Iaitu setelah mereka dikepung lebih, saya sebut berapa bulan baru ni kan, tapi lebih daripada 20 hari. Lebih daripada 20 hari dia panggil setelah mereka lari, setelah itu lepas 20 hari kabilah Hawazan ni mereka datang, dah dia tinggal anak dia, isteri dia, harta dia tinggal belakang kan. Dia pun lari, kejar. Kemudian akhir sekali Nabi tinggalkan. Setelah sahabat-sahabat kata tak payahlah, mereka ni dah tahu dah, setelah ini mereka tak akan berani dah lawan kita. Jadi mereka pun tinggalkan orang-orang Hawazan tu, balik semula ke tempat dekat dengan Ja'ranah. Setengah-tengah balik tu, maka datanglah daripada kabilah Hawazan tadi. Datang mereka mengisytiharkan damai, dan juga mereka nak masuk Islam. Dia nak masuk Islam. Dia dah menyerah pada Nabi dan dia nak masuk Islam. Maka apa kata Nabi SAW? Padahal tadi dia perang kan. Tadi dia perang, sekarang ni dia datang masuk Islam. Kalau kita tak ada, kita tawan lah dia kan. Sebab tadi dia perang. Tak. Apa yang berlaku ialah Allah menerima taubat mereka dan mereka tidak ditawan sebagai tawanan perang. Kemudian Allah mengampunkan, menerima taubat mereka. Yakni tadi mereka lawan Nabi. Sekarang ni bila dia datang sebagai orang Islam, maka Allah menerima taubat dia. Tak berlaku perang. Ni ajaib perang Islam ni. Tadi 20 hari lepas. 20 hari lepas dia adalah tentera musuh lawan dengan Nabi. Setelah dia lari, Nabi kejar. Kemudian Nabi kejar sampai dia ni dah tak boleh nak buat apa, Nabi patah balik. Dia datang pula jumpa Nabi lepas 20 hari sebagai orang Islam dan minta berdamai. Apa kata Allah? Thumma yatubullah. Kemudian Allah menerima taubat. Min ba'di dzalika 'ala man yasha. Setelah itu daripada siapa yang dia kehendaki. Bukan setakat itu, maka setelah daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tawaran kepada dia. Tadi kita ada harta rampasan perang dan juga tawanan perang. Tawanan perang mereka ni ada berapa? Ada lebih kurang 6,000 orang. Ramai. Dah dia bawa habis semua kabilah dia tu. Bawa dengan harta dia, bawa dengan anak dia, bawa dengan isteri-isteri dia. Kan dia kata ketua dia, nah, bawa semua biar kita perang dengan sesungguh-sungguhnya nak pertahankan. Habis tu bila kalah, habis semua jadi tawanan perang. Harta mereka pun rampas. Tapi bila dia datang sebagai orang Islam, bertaubat,
beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terima taubat mereka, Nabi terima keislaman mereka, Allah terima taubat mereka. Bukan setakat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pilihan kepada mereka. Bahawa daripada yang dirampas tadi, antara rampasan perang dengan tawanan perang, kamu pilihlah yang mana. Nabi nak bagi balik. Tapi tak bagi semualah, sebab memang ni hak, memang hak dah rampas dah, jadi hak Islam dah. Tapi oleh kerana Nabi SAW dia mula datang sebagai orang Islam, Nabi tanya dia, kamu pilih mana satu? Kamu nak harta ke, kamu nak tawanan perang? Akhir sekali mereka pilih, mestilah pilih tawanan perang. Tak pilih harta, anak dia kena tawan, isteri dia kena tawan, kau bila ke saudara mara kena tawan, nak pilih harta. Akhir sekali mereka pilih tawanan perang. Maknanya Nabi SAW membebaskan semua tawanan perang mereka dan mereka dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Indahnya akhlak. Jadi akhirnya 6,000 orang yang ditawan tu dibebaskan dan dikembalikan kepada kabilah dia. Tapi harta tetap dirampas, diambil, dan Nabi SAW bagi kepada orang-orang yang berjihad, terutamanya dari kalangan orang yang baru masuk Islam, dari kalangan penduduk Mekah. Dan Nabi bagi banyak, sebab orang Mekah ni kan kaya-kaya asalnya. Kalau bagi sikit-sikit ni, dia pun tak berasa mana. Tapi bila bagi banyak, sehingga sahabat Ansar pun rasa jealous kan, kita sebut pun ni. Tapi Nabi kata, mereka dapat harta, kamu dapat lebih baik daripada tu, iaitulah Rasulullah SAW akan bersama dengan kamu. Baik. Jadi itu relate-nya. Kenapa Allah Ta'ala sebut ayat taubat. Setelah daripada ayat perang, ada cerita taubat. Apa maksud taubat tu? Allah menerima taubat mereka. Baik. Kemudian wa kana min jumlati man u'tiya mi'ata Malik bin Auf an-Nasri wasta'malahu ala qaumihi kama kana. Termasuk yang terima harta rampasan perang tu, Nabi bagi 100 ekor korban, 100 ekor. Antara yang dapat 100 ekor unta ialah siapa? Malik bin Auf. Siapa Malik bin Auf? Yang menentang tu, yang bawa pandangan kita kata berani tapi tak cerdik tu. Tak cerdik dari sudut tu lah. Dia ni sahabat Nabi, kita tak boleh kata benda tak elok sebab dia dah jadi sahabat Nabi radhiyallahu. Cuma dia daripada pertimbangan perang masa tu, qaddarallah, takdir Allah, dengan keputusan dia habis semua kena tawan. Tapi setelah dia masuk Islam, termasuk daripada orang yang terima 100 ekor unta daripada rampasan perang adalah Malik bin Auf, ketua tadi. Malah Nabi SAW setelah itu melantik dia kembali menjadi pemimpin kabilah dia. Malik bin Auf, kamu dah masuk Islam, baliklah kepada kabilah kamu, kamulah jadi pemimpin mereka, aku lantik jadi kamu sebagai pemimpin. Baru 20 hari lepas musuh perang, pedang, bunuh, 20 hari lepas tu masuk Islam, Nabi bebaskan semua tawanan perang dia. Nabi bagi pula kepada pemimpin dia 100 ekor unta daripada rampasan perang, dan kemudian Nabi lantik dia jadi ketua kabilah dia. Sebab tu dia kata apa? Dia balik ke kaum dia, ma in ra'aitu wa la sami'tu bimithlihi fin nasi kulluhum bimithli Muhammadi. Tak pernah aku dengar, tak pernah aku tengok sesuatu seumpamanya daripada semua manusia ni orang yang seperti Muhammad. Aufa wa a'ta lil jazili idza ijtada wa mata tasha yukhbiruka amma fi ghadi.
Dia ni orang yang tepati janji dan dia memberi dengan banyak apabila ada. Dan bila nak berlaku, wa mata tasha yukhbiruka, bila masa kamu nak, dia boleh bagi tahu kepada kamu cerita esok hari. Yang ni ilmu ghaib lah, bukan Nabi tahu, tapi dengan wahyu Nabi SAW menyampaikan berita masa depan. Inilah akhirnya tamatlah perang tu, jadilah mereka tu orang Islam. Tu je dakwah kan. Cuma tadilah ada dakwah dia kena dengan perang, tapi bukan sebab kita nak bunuh dia, dan bukan sebab kita nak harta dia, sebab kita nak Islamkan dia. Jangan pula orang kata sensitivity, tak boleh kita nak Islamkan orang, tak ada paksaan dalam agama. La ilaha illallah. Memang kita tak paksa dia masuk Islam, tapi kita kena ajak dia. Orang lah ni tak boleh, kalau ajak sikit sensitif. Sebarkan Islam, jangan duk sebar. Masing-masing agama dah ada masing-masing. Jangan letak sama agama dia dengan agama kita. Agama dia memang kita tak bagi sebar. Sebab apa? Sebab agama dia tak betul. Agama Islam adalah agama yang benar. Macam kita katalah, makanan luar tak boleh makan dekat restoran ni. Tapi tuan tu duk jual tu. Bukan restoran dia. Dia jual makanan dia ke restoran dia. Hak dia tak bagi makanan luar. Boleh tak kita kata mana cik gitu? Tak bagi sebab agama selain Islam di atas muka bumi. Betul lah, sebab apa? Bumi ni bukan milik Tuhan mereka. Bumi ni milik Allah. Ni kita pula tak boleh sebar agama Islam pupat dia. Ya ilaha illallah. Salah apa kita nak sebar agama Islam kat dia? Bumi ni milik Allah. Dia tu salah bila sebarkan agama dia kat kita. Tidak ada kesamarataan dari sudut kebenaran. Dia salah, kita benar. Kena kata gitu lah. Jangan kata, ta'assub lah, dia saja yang betul. Masalah bukan kita kata. Allah kata, inna dina indallahil Islam. Semua selain daripada Allah adalah batil. Baik, habis satu bab. Kemudian ayat seterusnya, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Najis. Najis lagu mana ni? Kalau pegang kena samuk nak ke? Tak. Najis di sudut akidahnya dia. Fala yaqrabul masjidal haram. Janganlah mereka ni memasuki Masjidil Haram. Yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram di sini apa dia? Mekah keseluruhannya. Itu tanah haram. Walaupun disebut Masjidil Haram, tapi hukumnya ialah orang kafir tidak boleh masuk tanah haram. Dan ini antara ayat yang menjadi hujah kepada orang-orang yang menyatakan bahawa kelebihan solat di Mekah 100,000 kali ganda tu berlaku juga di luar daripada Masjidil Haram selama dia solat dalam tanah haram. Boleh faham tak? Sekitar tanah haram pun boleh 100,000 juga. Benda ni tak berlaku di Madinah. Madinah nak dapat pahala 1,000 kena semayang dalam masjid Nabi. Tapi di Mekah ada dua pandangan lah. Satu kata dalam Masjidil Haram saja, ada yang kata dalam tanah haram Mekah. Dan jumhur berpandangan dalam tanah haram berdasarkan ayat ni. Sebab apa? Sebab ayat ni Allah sebut Masjidil Haram, tapi maksud dia tanah haram. Fala yaqrabul Masjidal Haram. Janganlah mereka memasuki atau mendekati Masjidil Haram. Maksudnya orang kafir tak boleh masuk Masjidil Haram ke? Tak boleh masuk tanah haram? Tak boleh masuk tanah haram. Jadi sebab tu
Sebahagian jumhur berhujah dengan ayat ni, mengatakan Masjidil Haram yang gandaan pahalanya 100,000 juga adalah tanah haram. Dia luaskanlah. Sebab ada orang bila duduk tanah haram nak pergi Masjid Haram tu jauh. Dia semayang lah. Pak dia muka juta-juta orang kan. Jadi insya-Allah di masjid-masjid dalam tanah haram dapat kelebihan 100,000 juga. Okay. Cuma kalau hak pergi Mekah tu jangan semayang di hotel lah. Bila dengar kelebihan ni, oh semayang di hotel boleh ke Ustaz? Boleh lah kalau ikut pandangan tadi. Tapi kita tu 1 kilometer je jalan. Hak tu kira kalau Dr. Wasik sebut kan, tu 100,000 kelas business class atau first class. Kalau hak tanah haram masjid biasa 100,000 juga, naik kapal terbang yang sama, cuma ni kelas ekonomi lah. Gitu. Contoh ya tu. Tapi mana-mana pun dapat gandaan 100,000. Kemudian wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullah. Sekiranya kamu takut fakir, ailatan, sekiranya kamu takut fakir, takut miskin. Berapa pula tiba-tiba mari kenyataan takut miskin ni? Takut. Ayat ni orang musyrikin najis, jangan masuk Masjidil Haram. Tiba-tiba datang kalau takut miskin. Alhamdulillah. Takut miskin ni masuk apa? Takut kepapaan. Dia begini, dalam tafsir disebut, apabila turun ayat ni, mereka merasakan susah hati. Kerana bila sekat orang kafir masuk dalam Masjidil Haram, akan hilanglah sumber pendapatan mereka. Tak ada bisnes. Sebab selama ni Mekah ni tempat tumpuan bisnes, sehingga orang kafir datang pun memakmurkan ekonomi Mekah. Jadi kita ni kena cerita bab ekonomi. Bila bab cerita ekonomi, tak patut kita tutup Mekah. Pasal apa? Sebab pedagang-pedagang ni, hak nak mari ni bukan sekadar orang Islam. Hak nak mari ni pedagang-pedagang yang termasuk juga orang kafir. Tapi bila dia berdagang dengan kita, kita maju, kita dapat faedah. Barang kita ada, barangan kita boleh jual kat dia pula. Ekonomi kita mengalir, mantap. Ni hujah ahli ekonomi. Kan? Hujah ni yang sama berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak benar orang kafir masuk Mekah, maka nescaya susahlah kita. Lalu Allah Ta'ala kata, wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Kalau kamu takut fakir, kalau kamu takut fakir, nescaya Allah Ta'ala akan kayakan kamu. Ni tunjuk apa ni ayat ni? Tunjuk dia selama kita taat kepada Allah, Allah yang jaga rezeki kita, bukan orang kafir tu. Kalau kamu takut fakir sebab tak ada orang kafir mari, tapi kamu buat juga perintah Allah, nescaya Allah akan kayakan kamu tanpa perlu kepada orang kafir. Ini al-wala' wal-bara' ni. Kita kadang-kadang banyak sangat hujah ekonomi. Tak boleh, nanti kita nak kerja, nak makan macam mana? Kerja cashier, ada jual agak. Saya nak kerja gapo lagi Ustaz? Kalau saya tak kerja ni, nak bagi makan apa anak? Lebih kurang ada ayat tu. Kerja kilang agak, jadi driver agak. Ustaz sedaklah cakap suruh saya berhenti kerja. Kalau saya berhenti kerja, saya nak bagi makan apa anak isteri saya? Kerja benda haram. Tak kerja, kelaparan. Jawapan dia ayat ni.
Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullah. Kalau kamu takut apa, maka Allah akan mengkayakan kamu min fadlihi insya, dari kelebihannya, iaitu Allah Azza wa Jalla, jika dia kehendaki. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha 'alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Malah bukan setakat tak bagi dia masuk, Allah Ta'ala suruh perang lagi. Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okey. Wala yadinuna dinal haqq. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladzina utul kitab, dari kalangan ahli kitab, maka perangilah mereka. Hatta yu'tul jizyah, sehingga mereka ni membayar jizyah. Jizyah ni apa? Duit perlindungan. Maknanya Islam tak serang mereka dan membenarkan mereka hidup dalam aman, tapi dengan satu syarat, mereka kena bayar jizyah. Jizyah ni bagi ufti lah. Okay? Jadi bagi ufti. Hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Baik. Jadi setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kekayaan kepada Mekah. Mengembalikan kekayaan kepada Mekah dengan bayaran jizyah. Wa hadhihi al-ayatil karimah nazalat awal amr biqitali ahli kitab ba'dama tamahadat umur al-musyrikin wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Ayat ni adalah pada permulaannya perintah kepada memerangi ahlul kitab setelah daripada tenangnya ancaman golongan musyrikin dan mereka masuk Islam. Bila mereka dah masuk Islam, hak tak masuk Islam, dah tak lawan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, ataupun Allah suruh Nabi pergi kepada orang-orang ahlul kitab pula. Okey, itulah Yahudi dan Nasrani. Wa kana dhalika fi sanati 9 wa lihadza tajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqitalir Rum. Setelah daripada itu Nabi mempersiapkan tentera nak pergi serang Rum. Setelah turun ayat ni, maka Nabi nak menyampaikan lagi dakwah kepada Rum. Nabi mempersiapkan bala tentera. Kemudian Nabi pun keluar, dalam waktu yang panas masa tu. Nabi pergi lebih kurang dalam 30,000 tentera pergi kepada perang Tabuk, dan Nabi duduk berperang atau duduk di Tabuk selama lebih kurang 20 hari. Sehinggalah Nabi SAW setelah itu pulang semula. Setelah daripada istakhara Allah fir ruju', maka dibenarkan untuk rujuk. Jadi sebab nak sebutnya ayat di sini adalah perintah kepada Nabi SAW supaya berlepas diri daripada orang musyrik, jangan masuk daripada Mekah. Kalau kata dia sebab ekonomi dia nak datang, Allah Ta'ala akan kayakan kamu. Jadi seruan kepada saudara-saudara kita di luar sana, ambillah iktibar daripada ayat ni bahawa andai kata kita tinggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan ganti kepada kita yang lebih baik daripadanya. Jangan sampai cari rezeki langgar hukum Allah. Jagalah Allah walaupun kamu sampai ke peringkat hilang kerja.
Siapa pekat ekonominya, insya-Allah Allah bantu. Kalau Allah tak bantu di dunia pun, pasti Allah Ta'ala akan bantu di hari akhirat. Okay? Pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bantu di hari akhirat kelak. Dan kenapa disyariatkan jizyah adalah kerana nak suruh orang kafir ni rasa tunduk kepada Islam. Nak suruh orang kafir ni dia anggap Islam adalah agama yang benar dan dialah direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bayar jizyah tu nak memberikan kehinaan kepada mereka, sehingga bila mereka nak kepada kemuliaan, mereka kena masuk Islam, datang kepada Islam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu dulu pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung besok hari, kalau kesihatan masih okey, mata pun tidak ngatuk mana-mana. InsyaAllah. Allahu Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, jangan lupa satu lagi pesanan saya, bahawa kita lah ni 10 akhir Ramadan ni kan. Jadi antara benda yang kita kena isi ialah kita menghidupkan malam-malamnya, kita memperbanyakkan amalan kebaikan di siangnya, kita banyak baca Quran, kita banyak baca zikir. Jadi kalau 10 akhir Ramadan ni adalah malam-malam yang terbaik. Okey. Ada orang yang ajar kalau boleh setiap malam kita ada infak. Bagi RM5 setiap hari, alhamdulillah. Daripada kita bagi RM50 satu hari. Hari ni kita bagi RM10, esok RM10, esok RM10, sampailah kalau malam tu, maknanya ada setiap hari. Andai kata malam Al-Qadar jatuh hari tu, kita dapat lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh juga nak bagi satu lamsam 10,000 bagi kat dia. Lepas tu tengok oh tidak Lailatul Qadar lagi, contoh. Duit tak ada bajet dah. Tapi insya-Allah pahala tu dah ada dah. Okey, tak ada. Jadi banyakkan beramal 10 akhir Ramadan, carilah malam Al-Qadar. Dan bersama itu juga hari ni kita dah lancarkan satu program tabung untuk Mahat Tafiz Abu Bakar Kubang Gendang, Tanah Merah, Kelantan. Jadi insya-Allah lepas raya ni, kalau tak ada masalah, tak ada arah melintang lah, kita akan mula pasang gerai dan sebagainya untuk anak-anak tahfiz masuk belajar di sana. Dengan rumah gurunya masih lagi belum disiapkan sepenuhnya. Jadi kita minta kepada saudara-saudara kita, pada semua di page Ustaz Ahmad Hashimi ke, di page Pro Media Tajdid ke, audio kuliah ke, semualah, agar sama-sama kita bantu. Mudah-mudahan ni menjadi saham kita di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.